أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya minta tolong depan sikit. Penuhkan depan dulu tak tahu. Dengan pecah belah. Di perbuatan tu ada dalam jemaah. Dia tak ada jemaah, dia jadi pecah belah. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia inayahnya dapat kita bertemu pada malam ini. Yang mana kalau kita lihat kita masih lagi berada dalam bulan yang penuh dengan keberkatan. Antara bulan-bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan Syawal. Setelah kita berpuasa selama sebulan, maka Allah berikan pula dalam masa ini tadi hari untuk kita menyambut kegembiraan dengan sebab berjaya ini kita menjalani ujian Allah SWT dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, insyaAllah. Semoga apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan yang telah berlalu akan mendapatkan ganjaran daripada Allah SWT, insyaAllah. Dan moga-moga Allah pertemukan lagi kita dengan bulan Ramadan pada masa yang akan datang. Sebab tu kita hari ini kita sambung balik dengan ayat berapa? Ayat 18. Kita masih cerita pasal orang golongan-golongan yang dikatakan munafik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nar falamma adaa'at ma hawlahu dhahallahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, ayat yang saya baca tadi, ayat 17 sampai ayat 18. Perumpamaan mereka ini adalah seperti orang yang menyalakan api. Setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya menyalakan mereka dan membiarkan mereka dalam keadaan gelap. Mereka tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali kepada jalan yang benar. Maksud daripada perumpamaan ini adalah perumpamaan orang-orang yang dikatakan golongan munafik. Bahawa pembelian kesesatan dengan petunjuk, perumpamaan itulah dikatakan membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi apa? Orang munafik ini sebenarnya buta. Itu dikatakan mereka tuli, sumu bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka ni buta, tuli, tak nampak. Walaupun maknanya tadi mereka berada dalam keadaan, maknanya tadi dikatakan ada petunjuk. Macam contoh petunjuk yang Allah turunkan dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Quran dalam bulan Ramadan sebagai hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia. Apa dia yang jadi petunjuk? Itu yang dikatakan hidayah. Kalau Allah tidak beri hidayah, kita tak boleh buat apa-apa. Sebab hidayah itulah yang boleh buat kita boleh buat keputusan. Kalau tak ada hidayah, mana nak buat keputusan? Allah akan campak kita pada hawa nafsu. Benda yang baik pun kita tak boleh nampak.
Itu jadi buta. Sebab tu bila hidayah Allah datang, baru kita boleh dapat buat keputusan. Keputusan macam mana? Benda elok lah, jangan tukar-tukar kan. Sikit-sikit kena aku. Dia tak boleh nak melencong macam tu. Benda baik tau. Tak ada buat apa salah. Tak ada rasuah, tak ada rosak. Yang jadi bapak rasuah lagi sebelum tu pun tak ada apa pun. Siap kena bagi letak penyapu lagi kan. Dulu kan. Tapi tak, sekarang ni elok tak. Cuma dikatakan maknanya tadi apa yang jadi masalah? Masalah dia pasal orang nampak ya lain-lain ni nampak ada apa yang maknanya tadi tak digunakan. Sebelum ni tak pernah dapat sampai gitu. Ada simpan 3 bilion tapi dia kata dia tak tahu belanja. Dia sendiri beritahu nak belanja duit tu bukan kira nak main sapu itu je. Dia sendiri beritahu gitu kan. Dia kata ini duit rakyat ni amanah. Betul dia cakap. Datang kita tak tahu benda dia. Atau apa sebab? Oh sebab ini tak kerti belanja ni kan. Amai sini. Nak datang pula bapak bayi pula kan. Habis punah kan. Besok dah biasa buat kerja itu kan. Nampak duit ada untung dekat situ. Nak buat macam-macam benda kan. Daripada tong tahi keluar mesti ada bau tahi dia. Faham tak? Mesti melekat bau dia kan. Perangai lama mesti ada. Takkan boleh ubah. Sebab apa? Perjuangan yang dilakukan bukan atas dasar Islam. Perjuangan yang dilakukan bukan atas hak dan batil. Tak nampak ke batil? Tak nampak ke yang hak? Sebab kamu membelakangkan Quran. Itu sebab dikatakan perubahan pada orang munafik ni membeli sisa dengan petunjuk. Nampak-nampak macam hendakkan Quran. Nampak-nampak macam hendakkan balik pada ajaran agama. Allah rupa-rupanya tak jadi juga. Nampak tak? Bila kita duduk dalam jemaah, kena ikut apa yang maknanya tadi, yang dikatakan maknanya tadi ketua kepada jemaah. Yang mana kita angkat dia jadi tuan guru, dia jadi tuan guru dan sebagainya, bagi nasihat pada jemaah di bawah. Walau tak boleh terima, kena ikut dia. Itu kata jemaah. Tak ada pecah belah. Walaupun kita boleh sanggah pandangan dia, oh ni tak boleh maju. Adakah Islam tertegak dengan kemajuan? Tanya balik. Islam tertegak atas 4 dasar kan? Akidah, akhlak, maknanya tadi ibadah. Yang ketiga, yang keempat syariah. Tak cakap pasal kemajuan pun. Tak cakap pasal maknanya tadi apa? Tak boleh, tak tahu nak guna belanja. Tak cakap, tak sentuh langsung kan? Islam bukan pasal harta. Islam bukan pasal kekayaan. Walaupun Rasulullah SAW suruh umat ni jadi kaya kan? Tapi kita kena tengok kekayaan atas dasar macam mana. Kalau kekayaan yang dikurniakan atas istidraj daripada Allah, kafir pun kaya tak bersemayam pun. Ada. Tapi bukan atas sebab tu. Sebab Islam nak kena ada akidah dulu. Sebab tu bila kita akidah, maka kamu terikat dengan peraturan syariat dan maknanya tadi hukum-hukum Allah kan. Bukan oleh main sapu semua. Benda ada amanah. Sebab tu dikatakan golongan yang munafik ni, dikatakan maknanya tadi menyalakan api. Api itu menerangi sekeliling dia. Nampak macam betul bawah dah. Api di bawah ni nampak macam dah bagi terang lagi semua orang. Rupa-rupanya api yang di bawah itu tidak ada apa perubahan daripada orang yang munafik. Sebab mereka melihat dengan api itu pun, mereka melihat dengan maknanya tadi yang dikatakan sumum bukmun umyum fahum la yarjun. Yang dikatakan macam mana? Mereka ni melihat, mereka ni tidak dapat melihat walaupun dalam keadaan cahaya membiarkan mereka dalam kegelapan. Mereka tidak dapat melihat. Allah tak bagi apa-apa. Walaupun maknanya tadi nampak dah orang katakan maknanya tadi kembalilah kepada Islam, kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada Sunnah. Bukan tak nampak kan? Nampak, tahu tentang kehebatan Al-Quran, tentang kehebatan Sunnah Rasulullah SAW. Hebat belaka kan? Tapi bila kita engkar, kita tidak mahu ikut Al-Quran,
kita tidak mau ikut perintah Rasulullah. Tengok apa jadi dah. Akhirnya tak nampak. Nak hantar pula orang Cina pergi jadi menteri besar. Boleh? Islam boleh bagi ke gitu? Kalau boleh, panggil Siti Nurhaliza jadi imam Ramadan. Ada kalau boleh jadi gitu. Kenapa tak boleh panggil? Tuan-tuan tak nampak tu maksud dia. Bila dia tidak boleh jadi menteri besar ke, atau menjadi ketua menteri ke, atau menjadi apa pun, maknanya tadi dia tak boleh jadi imam. Kalau boleh semua, dia boleh jadi menteri besar, jadi imam masjid negeri kan? Sebab tu Islam kata tak boleh. Sebab tu kita yang mendukung Al-Quran dan Sunnah, kita masih sokong ni, hendak dia ni. Walaupun terdapat percanggahan dengan pakatan apa ke benda semua, dia tidak boleh jadi macam tu. Tak, benda salah, benda tetap memang itu. Sebab kita ni menuntut ilmu, kita tentu kita hendak sebab keluar daripada dua perkara tu. Yang pertama hak, yang kedua batil. Baru tahu, kalau tidak sapu semua tak, semua halal belaka kan. Masuk kedai, masuk restoran Cina, tengok nama yang tofu apa benda semua, tapi Melayu. Dia kata Melayu masak, kita makan. Boleh tu. Bedal selalu kan. Sebab tengok yang masak tu Melayu, tak kisah kan. Barang yang dia beli tu tak ada ambil kira pula. Allahu Rabbi. Sebab kita ni jadi tak tentu arah. Kenapa? Asal makan tengok. Keluar tulis halal kat pintu tu, tulis halal. Bedal selalu tu. Jangan main-main. Makanan jadi darah daging kan. Lepas tu kita nak bawa ibadah. Tu semua dalam semayang pun pergi melancong kan. Semua gila kan. Tak sedar. Sebab apa? Makanan kita sudah jadi darah daging. Terbit daripada makanan yang haram, api neraka yang sudah berdiri. Main kok. Kita bedah semua kan. Pasal Ramadan orang tak kira. Apa yang kita dapat itu semua satu belakang. Tak kira. Asalkan kita boleh kenyang, kita kata gitu. Sebab kita pegang pada hukum adat, kita tidak pegang pada hukum syariah. Hukum syariah ada wajib, ada sunat, ada harus, ada makruh, ada haram. Tengok dulu pada hukum syariah. Kami boleh main bedah saja kan. Anda kita tak kira. Rupanya kita kena tipu lagi dengan hawa nafsu. Sebab tu jadi dikatakan maknanya tadi, dalam golongan ni dikatakan, kita hari tu bincang pasal 50 orang, 50 golongan munafik. Itu sampai mana? 20. Yang ke-20. Yang ke-20 mempersendakan kesucian agama. Atau nombor 20, mempersendakan kesucian agama. Kadang-kadang kita kena tengok, sebab apa Allah tidak pilih kita untuk perangkat kita ni jadi ketua. Ada sebab. Sebab apa? Yang paling mudah pun macam contoh, macam imam. Walaupun kita rasa kita layak jadi imam, tapi orang tak nak dengan kita. Macam kaedah dia sama. Allah dah bagi tahu dah dulu kan. Allah dah tunjuk dah kan. Waktu awal dulu dia apa? Geng sebelah timbang. Lama kena pecah, Allah bagi orang tuduh dia ada buat kerja tak senonoh. Kita tengok nampak dia macam baik, tengok benda ni semua benda tak betul, tu dah ya betul kan? Sebab kita tengok pada surah Al-Hujurat, tengok dulu kepada siapa yang membawa berita. Sebab kita tengok dengan Quran, kita tengok dia, kita yakin bersih dia tak ada apa. Tapi asalnya dia dah beria-ia. Sebelum terlepas pada tu datang pihak dia. Kalau benar nak angkat dia jadi PM. Sekarang ni Allah uji baru Negeri Selangor, tak Putrajaya lagi kan. Jadi cacat marbah. Ini tak kena, tu tak kena, dah lama bawa pula lagi satu, buat lagi. Elok-elok dah ada dah dun. Kajang Pak Malau, kajang merempak, langsung tukar lagi kajang Pak Malau kan. Tukar pula kajang Pak Malau. Sebab kajang Pak Malau tak ragu ke apa benda ni. Baik, undi pula, taruh pula. Oh maku. Rupanya ada strategi. Atas sebab apa nak tukar?
Patut atas aku tak boleh bincang ni, kena marah. Nah betul. Sebab atas kata diam dulu dengan cerita. Tak betul, tapi tak kira. Kita hendak biar benda tu betul. Benda yang maknanya tadi apa? Ni kalau aku cerita lagi kan marah, kena marah. Ada dia yang tadi pun dia cerita. Tapi tak nak katakan maknanya tadi sebab marah tu masih ada. Bukan tak marah kan? Awak sudah diri tu. Yang dulu masih yang ke-13 tu hari pun kira awak punya tu pun tak tahu berapa banyak kan. Yang banyak hak Islam ni banyak. Tapi beri laluan juga kan. Sebab dulu kenal kan, dia memang betul. Dia bawa pentadbiran, dia memang elok sungguh-sungguh. Bersih tak ada apa-apa. Masuk segala SPRM tu, apa polis pun masuk dah semua. Elok tak ada apa kan. Oh, datang-datang sekarang ni atas sebab ni tadi benda nampak macam tak betul. Ada lagi benda tak tersangkut lagi, tak puas hati. Sebab tu kita, kalau kita tengok ni katakan maknanya tadi benda ni amanah kan. Amanah Allah. Nak juga tak dapat jadi yang besar, jadi yang kecil pun jadi negeri dah kan. Negara tak dapat, ambillah negeri. Kau nak ambil negeri, tak jadi juga kan. Ada je Allah bagi halangan, nampak? Patut-patut kena terima, tak ada kan. Sendiri tengok. Sebab tu Islam dia bila tengok, minta dulu pada Allah kan. Sebab saya pernah cakap tu, apa yang kita nak buat, apa yang kita nak lakukan, semua mohon dulu pada Allah. Bukan boleh kita buat sendiri. Kok Allah campur kita pada hawa nafsu. Sebab tu ada hidayah. Kita buat serah diri pada Allah, minta dulu 2 rakaat je solat hajat kan. Sebab hari-hari memang sebenarnya kalau nak ikut solat hajat ni kena buat kan. Sebab hari-hari memang kita berhajat dengan Allah kan. Kita dah ada benda penting baru kita buat kan. Sudah hari-hari kita berhajat dengan Allah. Sebab keangkuhan yang ada pada kita tak nampak. Tak nampak. Kenapa? Sebab Allah campur kita pada hawa nafsu. Bila kita nak benda tu, baru kita buat. Sebelum tu, sebelum ni tak ada hajat. Allahu Akbar. Senang ni cakap kan. Sebab tu yang ke-20 ni, dikata apa tadi? Mempersendakan kesucian agama. Mempersenda atau mempermainkan kesucian dan kebenaran agama adalah amat dibenci dan dilarang dalam Islam, kerana seolah-olah menentang sesuatu yang diturunkan oleh Allah SWT. Perbuatan demikian termasuk ciri-ciri munafikun yang senantiasa menghina dan memperkecilkan kebenaran ajaran Islam. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah, Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu alladzina ittakhidhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum, jangan kamu mengangkat jadi pemimpin orang yang mengambil agamamu. Ini tak ada kena-mengena, aku baru dibuka ni kan. Jangan cakap aku main tembak. Memang betul, aku tanya dulu kan. Ini bukan tulis. Orang dengar macam ni dah nampak macam benda aku kan. La tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara wa awliya'a. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengangkat jadi pemimpin orang yang mengambil agamamu, memperolok dan mempermainkan di antara ahli kitab sebelum kamu dan orang-orang kafir. Takutlah kamu kepada Allah jika kamu orang yang beriman. Daripada ayat ni pun kalau kita tengok, Allah maknanya tadi beritahu, Allah seru pada orang beriman. Kamu orang beriman tak? Ya, beriman lah, aku ni tak. Sebab kita yakin dengan ayat-ayat Allah. Allah beritahu kita suruh buat ini, kita ikut. Itu makna beriman. Suruh puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Disuruh kita berpuasa. Wahai orang-orang beriman. Allah tak panggil ya ayyuhan nas. Allah tidak kata wahai manusia. Tak.
Allah bagi pada orang beriman disuruh puasa. Sebab tu kalau tak puasa memang tak beriman sungguh kan. Itu je senang. Apa jadi masalah? Tapi bila dalam pucuk pimpinan pun Allah kata bagi tahu wahai orang-orang beriman, nak angkat jadi imam, tanya dulu, ya ayyuhallazina amanu. Nak angkat jadi pemimpin, ya ayyuhallazina amanu. Allah suruh orang beriman dulu. La tattakhidhu, jangan kamu angkat jadi pemimpin orang yang mengambil agamamu, menggunakan agama kemudian memperolok dan mempermainkan apa juga agama itu sendiri. Macam contoh kata amanah. Amanah mana tadi ikut jadi daripada sudut agama, kita tengok kan amanah. Memang Allah suruh ada amanah ni kepada manusia yang jadi khalifah atas muka bumi ni. Tapi jadi khalifah yang macam mana? Sebab tu Allah mana tadi asal usulnya nak jadikan manusia ni bertengkar dengan malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah beritahu kepada para malaikat, aku nak jadikan khalifah di atas muka bumi. Siapa? Manusia. Bukan kau tak tahu ya Allah. Manusia ni selalu balah. Tapi Allah beritahu, aku lagi tahu apa yang kamu tidak tahu. Ambil juga manusia. Setelah apa? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dalam surah Al-Hasyr. Lau anzalna, kalau aku letak Quran ni atas gunung, hancur gunung tu berdebu jadi debu. Lau anzalna hadzal qur'ana ala, manusia sanggup ambil. Pegang tanggungjawab. Bila dah dapat hidup di atas muka bumi ni, sudah nampak segala keuntungan, kelalaian, kesenangan, kemewahan, pangkat dan kebesaran, Quran letak. Yang diikut, Allah beritahu dah, jangan kamu angkat dia jadi pemimpin kalau dah tahu dia begitu kan. Nak mengelak macam mana? Sanggup kita jadi munafikun. Sebab tu bila dikatakan nak letak orang perempuan ke jadi pemimpin, baik dia ni. Atau apa sebab nak tukar ke dia? Sebab dia elok kan. Tak ada bicara no. Tak ada buat urusan apa pun. Ada dia pun masalah. Kenapa nak ditukar? Sebab ada agenda lain. Wallahu alam, tak tahu. Aku urut sendiri. Yang kita pegang dengan jemaah, ikut apa kata ketua. Apa dikatakan? Ikut kata ketua. Ikut kata ketua yang macam mana? Wattaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Takut ketua tu pun takut pada Allah. Ikut dah dia. Memang betul. Walaupun kita tak setuju dengan dia, tapi bila kita dalam jemaah, kita kena ikut semua. Tapi nampak yang disuruh ikut ni memang benar berlaku, bukan saja-saja suruh ikut kan. Kalau dah memang dia ni memang kaki sapu semua, nampak akhlak tak betul dia ni. Minum arak orang ambil ganpohi kanan tina gini. Betul lah. Akhlak tak ada. Tak ada akhlak. Ada nampak dia gitu, betul. Memang salah, dah kena tukar. Tapi ni cari sampai panggil, bukan SPRM kata nak datang cek, aku yang panggil SPRM datang cek aku. Mana tak ada, aku nak takut. Datang-datang kita tak mau orang gini nak tukar. Tapi nak cari yang macam mana? Nak cari macam ni. Allah bagi tahu dah, jangan kamu angkat jadi pemimpin orang yang mengambil agamamu. Nampak elok. Tapi sebenarnya letak agama ni, bila dicadangkan dengan Islam ni pun nak mengkaji balik hukum hudud. Kami tak pernah sokong. Yang cakap siapa? Yang cakap bukan satu geng. Satu geng satu pangkatan. Kami tak pernah sokong. Kami tak sokong hukum hudud. Ni yang cakap siapa? Ingat kita ingat, alhamdulillah dah. Kita dah memang dah. Tengok masuk usul
ke dalam mesyuarat tu, Dewan Undangan Negeri Selangor, masuk usul tentang hukum hudud. Yang tak sokong siapa? Yang tak sokong daripada puak yang biasa kita tahu, memang dah memang kita tahu dia. Tapi tiba-tiba yang speaker kapil mau terima pula usul. Kau ada pelik tak pelik? Tak usah pelik tu. Sebab tu Allah tunjuk orang golongan munafikun, jangan kamu letak agama belakang, agama tak guna, tak pakai. Itu dikatakan menjadi orang yang mengambil agama uluk-ulukkan, mempermainkan agama. Dak kita ni balik ke mana? Yang last sekali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana pergi mana? Kita ni tak takut ke besok nak berhadapan dengan mahkamah Allah, ditanya besok, apa benda yang kamu gunakan tentang ilmu yang telah kamu tentu? Nak jawab apa? Apa gunanya kamu menuntut ilmu yang boleh membezakan mana hak, mana batil? Nak jawab apa? Aku dah turunkan kamu. Unzila fil Qur'ani hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran yang aku turunkan dalam bulan yang penuh dengan kesucian, bulan Ramadan, supaya jadi hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Datang kamu tak mau pakai benda gitu. Datang kita akhirnya buat keputusan tidak berwalak lagi dengan para ulama. Allahu Akbar. Kalau tidak mahu dengan para ulama yang kita yakin benda ni kita bawa semuanya berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, nak ikut siapa? Tahu. Nak ikut tahu kan? Tahu apa tahu? Tak kenal tahu. Kalau tak kenal memang geng orang. Bila cakap gini marah. Sebab apa tak suka, jangan cakap dulu. Belum keluar apa, belum keluar. Benda dah keluar. Kemudian Allah SWT berfirman lagi, wa idza nadaitum ila salat ittakhuduha huzwan wa la'iba zalika bi annahum qaumun la yaqilun. Sadaqallahul azim. Ayat 58 surah Al-Maidah. Apabila kamu seru mereka bersolat, mereka jadikan solat itu olok-olok dan permainan. Demikian kerana kaum yang tidak berfikir. Kerana mereka itu kaum yang tidak berfikir. Kenapa dikatakan bila seru mereka ni solat? Contoh, datang hari Jumaat ni bagi tahu Sultan Selangor nak datang Masjid Al-Ramiyah. Pukul berapa datang solat? Yang berdiri kat masjid tu. Selalu datang dari kan habis khutbah baru sampai. Tiba-tiba di Sultan Selangor datang, kemudian suruh datang. Pukul 11.30 tu baca tu. Pandai-pandai pun tak apa. Sambut kat pintu. Allah. Ani sila mereka jadikan solat ulur. Dan juga permain. Asal aku buat dah. Itu munafik. Solat ni bagi dia asal aku buat dah, lebih baik daripada orang yang tak buat. Dia kata walaupun buat pukul Zuhur pukul 4 Zuhur pukul 4, Maghrib pukul 8.30 pun ada lagi. Sebab Isyak masuk 8.45. Dia dekat dengan Isyak tu, klik-klik tu. Baru muka 5 baru tu. Muka 5 lepas raya. Tak pergi mana ke kan, baru sikit. Allahu Rabbi. Bila dia ajak mereka ni solat, mereka jadikan solat nanti dulu. Baju kotor, badan peluh, rasa tak bersih. Sebab yang sebenarnya malah. Aku nak tengok. Kalau kata sebenarnya kat Surau, kat sini tak ada kain yang wakaf. Ada kan? Apa masalah? Boleh pakai. Tapi jenis sebab memang malah, memang tak tahu. Bila dia ajak solat, lagi-lagi bila ajak solat jemaah, sembahyang dalam awal waktu. Pernah di satu hari di Mekah, seorang pemuda ni dia memang ahli abid. Memang ahli abid ni ahli apa ni? Orang yang makni tadi apa? Senantiasa beribadah. Ni duduk dalam keadaan
beramal selagi. Satu hari di tengah duduk di hadapan Kaabah, dia doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kurniakanlah aku pasangan dalam hidup ini seorang wanita yang cantik lagi solehah, ya Allah. Tiba-tiba dia lepas dia doa tu, kaki dia tu ada, kaki dia duduk tu ada orang sandung kaki dia pun jatuh ni kat depan dia. Perempuan cantik sungguh kan. Termenung dia tengok perempuan tu. Baru lepas doa tahu-tahu dia jatuh depan mata kan. Lama dia apa, perempuan tu minta maaf ke dia pun kata tak ngapa dah ni. Lama dia ikut perempuan tu balik. Dia ikut perempuan tu balik. Bila dia balik, lalu dia kata terus terang ke perempuan tu, aku sebenarnya aku tengok tadi terus maknanya tadi aku terfikir nak meminang sebab tu aku datang ikut rumah. Aku nak meminang terus cakap gitu kan. Tapi perempuan ni dia perempuan yang solehah. Dia katakan kepada pemuda ni, wahai orang muda, aku boleh terima pinangan, tapi dengan syarat. Syarat apa dia? 40 hari berjemaah tanpa tinggal takbiratul ihram bersama dengan imam. Dia bagi syarat gitu. Dia kata tak apa. Dia kata hari yang ke-40 yang kau dah buat tu kau datang pinang aku terima. Tunggu 40 hari tak datang. 50 tak datang. 60 hari tak datang. Lama perempuan pergi hantar spy mana pergi kan. Budak-budak muda ni kan. Kata nak minat aku tak jadi ke. Dalam pergi jumpa tengok dia tengah khusyuk solat lagi kan. Di hadapan Kaabah. Lalu disampaikan ajak dia pergi ke rumah buat ikut dia pergi. Lama-lama bila perempuan tu kata kepada dia, kenapa? Kata janji nak pindah aku, ni sampai 60 hari tak datang-datang. Dia kata sebenarnya aku sudah menemui cinta yang sejati. Allah. Sebab tu kita jemaah takbiratul ihram yang pertama bersama dengan imam, tak tinggal 40 bukan 40 waktu 40 hari. Mesti ada perbezaan dalam hidup kita supaya Allah beri kita keluar daripada golongan munafik. InsyaAllah. Tapi kita tengok kerana solat asal buat tak tahu lagi kan. Duduk lepak alam lagi kan. Itu mengintai-intai waktu. Itu golongan munafik. Kita tak ada buat apa. Waktu azan Allah datang dah. Datang dah. Sampai dah. Bukan kata baru nak ambil wudu, sampai dah. Sampai kat rumah Allah. Kita tu tunggu lagi sampai habis azan baru kita kelang kabut, baru nak mandi. Aku melengah-lengah kat waktu. Dia tidak jadi apa-apa. Maknanya kita acuh tak acuh dengan Allah. Takut kita dari sampai sini. Apabila kamu seru supaya bersolat, mereka jadikan solat itu oleh uduk dan pemerintah. Mahu ke? Allah letak kata gitu. Hari-hari semaya, hari-hari dari sejik. Tapi akhirnya kita jadi golongan yang dikatakan munafik. Takut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, faqad kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka mendustakan kebenaran tak kala datang kepada mereka. Nanti akan datang kepada mereka berita apa yang mereka perolokkan. Mereka dusta dengan kebenaran. Apa yang didustakan dengan kebenaran? Kebenaran yang datang daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dustakan ayat Al-Quran, alladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yaljal jamalu fil samil khiyat. Allah banyak sebut dalam Quran, alladzina kazzabu bi ayatina ulaika humul jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ni, mereka ni akan dicampakkan ke dalam jahannam, dalam keadaan kekal mereka dalam jahannam itu, tidak keluar-keluar lagi. Allah. Berapa ruginya dalam kehidupan kita yang sementara waktu di atas bumi Allah yang fana ini, tapi kita sendiri maknanya tadi berada dalam keadaan mendustakan kebenaran tak kala kebenaran itu datang kepada mereka. Apa dia? Al-Quran. Al-Quran datang 1400 tahun dulu.
Datang kita tak mau pakai. Datang kita kata yang ini cuma untuk golongan orang-orang Arab dulu. Sebab orang Arab dulu orang jahiliah. Sebab tu Rasulullah turun dengan diturunkan pada bangsa Arab supaya dapat mengubah bangsa Arab tu jadi bangsa yang bertamadun. Kita kata gitulah. Habis kita ni ikut siapa? Ikut orang Arab ke ikut daripada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Tu je dah. Ada benda lain ke lagi baik daripada Quran dengan Sunnah Rasulullah? Maka kita tolak tepi Al-Quran, kita ambil ini. Kemudian bila dah tersesat, dah tak boleh nak apa, dalam Quran dah sebut dah kan? Semua segala larangan Allah ada, segala apa juga pembaikan semua ada dalam Quran. Nak jadikan akhlak kita baik, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu terdapat ikutan yang baik. Nak jadi akhlak baik, ikut cara Rasulullah. Walaupun kita tidak mampu, tapi jangan tinggal semua. Tak mampu nak ikut, memang tak mampu kan? Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yang mana kita dapat buat, istiqamah lah. Buat selalu, ikut lah. Tapi kita pantang orang cemur kita marah pula. Kita nak cari redha Allah ke? Ataupun kita nak cari redha manusia? Manusia tak suka ke aku, tak kisah. Apa yang jadi kisah? Kalau orang tak suka, dah nak buat macam mana kan? Mengadu hal lah dengan Allah. Mengadu hal dengan Allah, kenapa? Sebab dia yang beri kita semua. Maknanya tadi tak ada apa yang kita miliki, yang kita pegang ke ataupun yang kita hendak ke, semuanya daripada Allah, bukan kita guna. Tapi perhubungan kita dengan Allah sama ke macam yang dikatakan mereka jadikan solat itu olok-olok dan permainan, sekadar buat-buat. Kalau datang solat Jumaat, tengok paling hujung sekali, belakang kan. Datang awal duduk bawah pondok pisang, makan pisang sampai kenyang kan. Orang lain datang tengok tinggal kulit. Allah Akbar, sumpah lagi, ambil masuk. Pisang mah yang kecil-kecil, macam peluru dalam ni, tinggi. Sumpah lagi ambil, masuk poket. Rokok pun tengok boleh. Pisang Allah. Nanti dia duduk dah belakang, habis bagi salam, pum, hilang. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Itu orang yang dikatakan jadikan solat olok-olok dan permainan. Kerana mereka kaum yang tidak berfikir. Kemudian bila didatangkan pula Al-Quran, lalu mereka mendustai kebenaran tak kena datang kepada mereka. Nanti akan datang kepada mereka berita yang mereka perolokkan. Apa yang mereka dustakan dulu, kena balik ke dia. Apa yang didustakan dulu. Adakah kita ni kalau ikut Quran selamat ke? Kalau ikut Quran boleh maju ke? Datang balik semua. Sekarang tak ikut Quran sungguh kan? Tak ikut Quran, nak ikut kemajuan. Ikut cara ikut maknanya tadi Nasara dengan Yahudi. Ada lama jadi apa? Kita suka sangat kan dengan Yahudi sekongkol, dengan Nasara. Dah lama jadi apa? Allah beri kamu apa yang kamu perolokkan dulu. Al-Quran dulu kamu perolokkan, kamu yakin dengan Nasara, dengan Yahudi. Allah bagi, ikutlah sungguh Yahudi entah balik kita. Sekarang ni kira pula. Yang baru ni kenyataan daripada puak-puak Yahudi Laknatullah, Hamas dapat latihan kat Malaysia. Kelang kabut Malaysia. Tahu pula takut. Nampak tak? Dan sebab memang kamu walan tatta'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah dah beritahu dah. Allah beritahu kan? Jangan walan tatta'ankal yahudu walan nasara, tidak akan redha Yahudi dengan Nasara sehingga mana? Hatta tattabi'a millatahum. Kamu tinggalkan cara kehidupan beragama kamu, tinggal sungguh. Tak mau. Datang maknanya tadi apa? Tinggal sungguh dengan agama ni, tak mau langsung. Kalau pasal menyanyi, tak kisah.
Perkara yang dijadikan amal ma'ruf semua tak ada. Apa yang ada? Apa yang ada? Program imam muda. Lepas tu mana pergi imam tu? Imam tu gimana? Lebih baik jadi bintang kecil sampai bintang tua. Semua ada nampak. Kalau pasal hiburan sampai ke situ. Daripada kecil dia je sampai yang ketua pun sama kau. Mau tak kira berapa kilo pun dah. Allahuakbar. Sebab apa? Ikut cara Yahudi. Yahudi suka beribu, kita pun beribu juga. Ada lama Yahudi makan kita balik. Macam-macam lah kan. Bukan tak nampak. Saya rasa tuan-tuan sendiri nampak. Mula-mula nampak macam ikut sangat rentak ni. Lama pun hilang sebiji 370. Lama tak puas hati, tembak pula jatuh lagi yang 17. Nampak? Ikut lah. Kenapa jadi sasaran? Kenapa kita yang jadi sasaran? Sebab kita redha dengan Yahudi dan Nasara. Orang suruh kembali dengan Islam, kita dah nak dalil lagi. Tengah ada peluang ini, tengah Allah bagi nampak turun naik balik kita pada Quran supaya kita selamat dunia akhirat. Bukan selamat kat sini saja, dekat akhirat pun selamat. Bila Allah tanya balik besok, apa yang kamu gunakan dengan kebenaran yang aku turunkan kepada kamu? Nak jawab? Kita kat dalam kubur pun mula-mula dah ditanya dulu pasal itu kan. Siapa imam kamu? Nak jawab siapa? Soalan kubur lama bocor dah kan. Nak tulis dulu malam ni apa? Pokok besok meninggal boleh jawab. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa ikutan kamu? Apa pegangan kamu? Nak kata apa? Al-Quran pegangan. Bohong. Muka nak kata bohong hentam sampai patah hiu. Sebab satu soalan menipu, walaupun menipu, ni nak menipu kau sebab dah biasa kan? Dah biasa menipu, dalam kubur pun nak menipu kau. Rasulullah SAW beritahu, dihentak di tengah-tengah kubur-kubur ni, cambuk besi yang dicampuk, malaikat tarik ketuk, kuat-kuat tarik, berderai kalau tak perlu. Mati dah, hidup. Itu baru kat kubur. Kita tak yakin juga kan? Ada juga yang beritahu. Dalam kubur diberitahu dalam ceramah Ramadan baru-baru ni. Ada jemaah tanya saya, betul ustaz? Ada satu ustaz datang. Dia kata dalam kubur bukan ditanya kita dalam bahasa Arab. Oh, saya kata mana nas? Kalau bukan bahasa Arab, tu Al-Quran turun dalam bahasa Arab untuk apa? Kok gini kok? Malaikat masuk tengok, oh ni Malaysia, tanya dalam bahasa Melayu. Satu Malaysia apa? Dia tanya dulu. Baru betul. Itu saya kata. Oh bukan bahasa Arab, tanya gitu, tanya dulu. Oh ni orang Melayu ni cakap Melayu dulu. Dia apa ni kan? Kalau kafir, Rasulullah kita bila ditanya dia, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Kafir ni jawab apa? Apa yang kau tanya kat aku ni? Dilibah lagi kan? Tak ada belas kasihan dah. Patah tangan ke, patah riuk ke, patah leher terkulai ke, masih hidup lagi. Tak ada mati-mati dah. Kita ni bukan jadi ahli kubur. Kita ni bukan bakal jadi ahli kubur ke? Allah semua saya sekali lah. Tapi kita tengok dalam kehidupan kita tahu dah kita nak balik, nak pergi masuk kubur dah. Tapi dalam kehidupan kita kat dunia ni, habis semua kebenaran tentang Islam kita tak mau ikut. Walaupun yang dikatakan macam tadi saya kata syarat dalam Islam, atau kata akidah, akhlak, ibadah dengan syariah. Tu tak ada pun kata pasal kemajuan ke ataupun mana tadi kuasa ke, tak sebut kan.
Tapi kita tengok, itu sebab maknanya tadi, nanti akan datang kepada kamu berita apa yang dulu kamu perolehkan. Berita apa? Tentang kiamat kamu perolehkan, tentang maknanya tadi qada dan qadar daripada Allah. Semuanya Allah tentukan. Semua datang balik. Apa yang kamu tipu dulu, apa yang kamu olokkan dulu, kamu tak percaya benda ni, nanti akan datang balik pada kamu. Tak percaya dengan hukum hudud, nanti tengok datang balik. Daripada dulu dah orang terangkan hukum hudud ni macam mana, semua diterangkan balik. Supaya jangan kamu datang nak balik buat maknanya tadi benda yang jadi olok-olok. Kamu permainkan, kamu perolokkan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum syariat Allah. Sekarang Allah datang lah. Perkara yang kamu olok-olokkan ni, ada tengok macam-macam bala dia kan. Tak nampak juga. Dengan saya cakap dengan debat yang datang hari ni, semua insya-Allah kalau suruh kembali pada Quran, insya-Allah tak lah. Tak ada siapa yang kata tak nak. Semua nak. Sebab kita takut hukuman Allah besok di akhirat bukan dekat sini je. Hukuman yang Allah Ta'ala tunjukkan dalam Quran ditujukan kepada kita ni supaya apa? Supaya cegah kita ni, supaya jadi selamat. Bukan nak bagi rosak. Tapi datang pula puak-puak yang mengatakan, kalau potong tangan, dia nak makan apa dia besok? Kalau dia maknanya tadi apa? Direjam dengan batu, nanti batu tak ada nak buat jalan. Tak ada nak kan? Kesekongkol dengan dia. Sunuk gua. Batu-batu. Kita ni bila tahu dia ni tadi curi, kita bagi dia, kita nasihatkan dia, kita masukkan dia pada satu pusat pemilihan. Apa yang dia pandai, pakar dia tentang apa? Curi dekat bank. Jadi kita bagi dia kena kerja dekat bank, kerani bank. Dia pakar kan? Pakar curi duit daripada bank. Maka kita bagi dia kerani bank, lama 3 bulan dengan bank-bank sekali hilang. Bukan duit ni. Dan kita guna hukum akal kan. Oh dia curi tayar kereta. Expert ni bagi kedai tayar. Lama apa tayar pun tak tinggal. Habis semua kena jual. Allahu Akbar. Sebab Islam beritahu dulu. Dia kata wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima nakallam min Allah dalam surah Al-Maidah. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Maksud dia firman Allah Subhanahu Wa Taala, lelaki yang mencuri, perempuan yang mencuri, hendaklah kamu potong tangan mereka. Jelas Allah beritahu. Balik tengok surah Al-Maidah. Ayat saya tak silap saya ayat 39 ke 37. Dalam ayat tu Allah tu beritahu terus terang. Ayat tu bukan ayat mutasyabihat, tak ada senda gitu. Perempuan yang mencuri, laki-laki yang mencuri, hendaklah kamu potong kedua tangan. Sekiranya kamu beriman kepada Allah, nampak Allah beritahu dah. Sekiranya kamu beriman pada aku, ikut. Datang kita, tak boleh pakai ni kan. Bila kata tak boleh pakai, tu kata olok-olok. Kamu olok-olok kan? Sekarang tengok kes ragu berapa banyak. Allah datang balik tu dia. Kita olok-olok kan hukum Allah, Allah datang balik. Penyambung banyak kan sekarang. Sampai kan nak tutup pagar, datang masuk, bawa pagar, tutup dekat leher gini. Oh tak lagi habis. Tak pernah tengok? Dalam YouTube ke? Tak pernah tengok? Dalam YouTube kan dia tunjuk CCTV. Kereta berhenti, gate buka, belakang tu ada motor orang. Kejap lagi dia pun masuk dua kereta, gate lalu tutup, turun motor masuk, bawa barang. Turun. Ada tengok kan? Tak pernah tengok? Alim sungguh korang ni kan. Benda macam ni pun tak tengok. Nasihat tunggu. Aku salah tempat cakap. Baca Quran, Allahu Akbar. Tak apa, alhamdulillah.